Jadi orang Arab ni ada lanun di padang pasir, ada penyamun, ada perompak. Hai, selamat datang, selamat malam. Selamat datang ke Tom Store, your most wanted online shop. Malam ini kita bersiaran langsung lagi. Untuk tajuk kita ialah Perjalanan Hidup Insan Agung, episod yang ke-12. Yeay, daripada kelahiran hinggalah saat terakhir. Jadi kita menggunakan kitab sirah yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, di mana beliau merupakan juara pertandingan menulis sirah nabawiyah yang dianjurkan di Mekah Al-Mukarramah sekitar 46 tahun yang lalu. Jadi buku beliau ni sudah pun diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Jadi kita akan menggunakan kitab sirah ni sepanjang sesi live membaca buku sirah Nabi, supaya kita lebih kenal Nabi kita, lebih kenal dia secara lebih dekat, lebih rapat, supaya yang paling penting supaya kita dapat memupuk sayang Nabi, cinta Rasul ni supaya lebih dalam. Sebab kalau kebiasaannya secara in general, sayang Nabi, sayang Rasul ni benda biasa aja. Tapi sejauh mana betul-betul sayang Nabi, sayang Rasul ni betul-betul ada di dalam hati kita. Sebab Rasulullah sebut untuk mencapai kesempurnaan iman. Apa itu kesempurnaan iman? Ialah Rasulullah adalah manusia pertama yang paling kita sayangi dan paling kita cintai, melebihi ibu bapa kita, melebihi isteri, melebihi anak-anak, melebihi sesiapa pun. Rasulullah adalah orang pertama sekali. Barulah iman kita tu lengkap sepenuhnya. Sebab kalau kita mau capai iman, jaga solat, jaga puasa bulan Ramadan, puasa sunat, kita mau jaga iman dalam zikir, itu hampir semua orang boleh buat. Tapi untuk mencintai Nabi ni, tidak semua orang boleh buat. Sebab kenapa? Mencintai orang lain tu benda yang susah. Sebab kita perlu kenal orang tu. Orang tu perlu ada kepentingan dalam hidup kita, baru kita betul-betul sayang dia. Sebab tu penting untuk kita kenal Nabi, tahu background baginda, tahu cerita macam mana sejarah baginda bermula sehinggalah wafat. Sebab itulah baru kita dapat kenal Nabi itu secara lebih dekat lagi. Di dalam proses kita memupuk kasih sayang cinta Nabi, cinta Rasul ni, dia mengambil masa yang panjang. Sebab sekarang sudah 1444 tahun berlalu sewaktu Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Waktu itu umur baginda 53 tahun, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sudah 1444 tahun yang berlalu. Jadi untuk kita sayang seseorang yang sudah lama wafat, seseorang yang tidak pernah kita nampak, yang tidak pernah kita jumpa, tidak pernah kita kenal pun, untuk cinta dia benda yang susah, hampir mustahil untuk dibuat. Jadi sebab tu penting kita kena tahu sejarah dan sirah ni. Jadi kunci utama untuk memupuk cinta Nabi, cinta Rasul ni ialah tahu sejarah, sejarah baginda. Tengok macam mana sejarah perjalanan kisah Nabi ni, kita akan faham kenapa Nabi begitu-begitu susah, Nabi begitu bersungguh-sungguh mau buat dakwah Islam ni. Kalau Nabi tidak betul-betul sungguh-sungguh buat, rasa-rasanya Islam enggak kita sekarang ni? Rasa-rasanya kalau Islam tidak sampai ke Nusantara ni, Asia Tenggara ni, rasa-rasanya kita agama apa sekarang? Kalau di Saban berkemungkinan besar kita beragama antara dua, sama ada pagan ataupun Kristian. Sebab Kristian duluan menyebar di dalam negeri Sabah ni. Kalau mau tengok lebih jelas lagi, cuba jelajah Sabah ni, masuk ke pedalaman tempat yang jauh tu, yang susah mau masuk tu, sampai mau pakai kereta 4-wheel baru boleh masuk. Cuba tengok apa yang berdiri sana. Rumah ibadah, gereja yang berdiri dulu. Sebab kenapa? Kristian sudah awal lagi melebarkan sayapnya dalam dakwah dorang. Jadi kita Islam ni banyak ketinggalan. Jadi ternampak peranan kita sebagai orang muda generasi sekarang ni untuk sampaikan maklumat ni kepada generasi yang seterusnya, ataupun kepada generasi yang masih kurang faham ataupun kurang tahu tentang macam mana cerita di sebalik baginda Nabi Rasulullah SAW ni. Okey, kita sambung. Perjalanan hidup insan agung, bahagian yang ke-12. Aspek ekonomi. Keadaan ekonomi bangsa Arab tidak jauh berbeza dengan keadaan masyarakatnya.
sama-sama lemah. Hal itu kelihatan jelas apabila kita melihat cara yang ditempuh oleh bangsa Arab untuk mendapatkan rezeki. Perdagangan adalah cara yang paling biasa digunakan oleh mereka untuk memenuhi keperluan hidup. Kenyataannya, ekspedisi perdagangan tidaklah mudah kecuali apabila keadaan jalan yang dilalui benar-benar dalam keadaan aman dan terjamin keselamatannya. Hal itu tidak mungkin terjadi di semenanjung Arab kecuali pada bulan-bulan haram. Dalam bulan-bulan haram, pasar-pasar terkenal di Arab seperti Ukaz, Zimajaz, Majannah, dan lain-lainnya boleh beroperasi. Masyarakat Arab ialah kaum yang paling rendah aktiviti perindustriannya. Kebanyakan perindustrian yang dijumpai di Arab seperti tenunan kain, penyamakan kulit dan sebagainya dilakukan oleh penduduk Yaman, Hairah dan daerah-daerah pinggiran Syam. Memang benar di wilayah tengah semenanjung Arab terdapat aktiviti bercucuk tanam dan penternakan. Bahkan perempuan-perempuan di Arab sepenuhnya sibuk menjahit, namun hasil yang diperoleh selalu habis untuk berperang sehingga kemiskinan, kelaparan dan kesengsaraan hidup telah menjadi hal biasa di tengah masyarakat. Jadi dalam aspek ekonomi ini diterangkan dalam buku ini secara ringkas. Jadi kalau kita mau paham lebih kompleks, orang Arab ini adalah bangsa berdagang. Kita menjurus kepada masyarakat Arab jahiliyah di Mekah. Kalau kita tengok Mekah ni di dalam kedudukan semenanjung Arab tu dia berada di bahagian selatan. Kalau ke utara sedikit adalah Madinah. Kita tahu di negeri Syam meliputi 3 buah negara sekarang ini, iaitu negara Syria dan negara Jordan. Itulah Syam dulu. Di bahagian utara atas sekali, di bahagian tanah besar. Jadi orang Mekah ni berdagang daripada Mekah ke Syam. Jadi mereka menempuh perjalanan yang jauh untuk berdagang. Mereka akan pastikan waktu pergi berdagang tu perjalanan adalah betul-betul selamat. Sebab kenapa? Yang menjadi ancaman untuk orang berdagang ni tiada lain, satu je, iaitu lanun di padang pasir. Jadi orang Arab ni ada lanun di padang pasir, ada penyamun, ada perompak. Kecuali bulan-bulan haram. Sebab bulan-bulan haram ni di semenanjung tanah Arab ni adalah bulan yang diharamkan untuk berlakunya peperangan, haram berlakunya jenayah, haram berlakunya benda-benda yang tak bagus. Jadi orang Arab sangat menjaga bulan-bulan haram. Jadi sebab tu bila datangnya bulan haram adalah masa yang paling sesuai oleh orang-orang Arab untuk pergi berdagang. Sebab insya-Allah lah selamat. Majoriti orang Arab ni sangat menghormati bulan-bulan haram. Diorang sangat menjaga bulan-bulan haram. Jadi orang Arab jahiliyah di Mekah akan berdagang daripada Mekah berdagang ke Syam. Diorang ambil barang-barang yang ada di Mekah tu bawa pergi Syam, pergi jual. Jadi bila diorang membuat perjalanan daripada Mekah ke Syam tu, naik pergi sebelah utara tu, diorang akan bawa jumlah binatang yang banyak lah. Kalau binatang yang biasa diorang bawa, unta lah, unta sama kuda. Biasanya unta yang diorang bawa, sebab unta boleh bawa barang-barang yang banyak, barang-barang yang berat. Jadi diorang akan bawa berpuluh-puluh ekor, ada yang bawa sampai beratus ekor unta untuk mengangkat barang dagangan daripada Mekah bawa pergi Syam untuk dijual. Lepas bila sampai di Syam, diorang akan jual barang-barang dagangan yang dibawa daripada Mekah. Jadi apabila barang dagangan diorang tu habis dijual di Syam, diorang akan beli baru barang-barang yang ada di Syam yang tiada di Mekah. Diorang akan beli di sana dan diorang akan bawa balik pergi Mekah dan jual balik di Mekah. Macam itulah konsep secara ringkas perdagangan di semenanjung tanah Arab bagi bangsa Arab jahiliyah, terutama yang ada di Mekah Al-Mukarramah waktu itu. Kita pergi aspek yang kedua, iaitu aspek moral. Macam mana keadaan Arab jahiliyah ni. Tidak dinafikan dalam masyarakat jahiliyah terdapat begitu banyak hal yang hina dan menjijikkan, juga hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal. Namun begitu, bagi mereka juga ada akhlak-akhlak mulia yang membuatkan manusia terpesona sehingga mengundang kekaguman dan rasa takjub. Antara akhlak tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, pemurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAK BIS mengeluarkan satu produk yang agak hebat untuk anda, iaitu As-Sofa Gel. Apa keistimewaan As-Sofa Gel? Dia sangat sesuai untuk luaran anda, terutama yang sakit lutut, sakit orat dan untuk kesihatan luaran. Dan terutama kempeskan perut anda. Dapatkan As-Sofa Gel kerana apa? Kerana dia ada KKM. InsyaAllah anda tidak was-was lagi. As-Sofa Gel.
Mereka saling berlumba dalam menderma dan mereka berbangga dengannya. Separuh daripada syair-syair mereka mengandungi hal ini, sama ada yang memuji diri sendiri maupun menyanjung orang lain. Ada kalanya seseorang didatangi tetamu yang menggigil kedinginan dan kelaparan, sementara dia sendiri tidak ada apa-apa melainkan seekor unta yang menjadi asbab kehidupan bagi keluarganya. Apapun keadaannya, kebiasaan sikap dermawan mereka mampu menggetarkan hati mereka sehingga rela menyembelihnya demi memberi makan untuk tetamunya. Antara pengaruh yang ditimbulkan oleh sikap dermawan adalah kerana mereka mahu membayarkan beban diat, iaitu denda, orang lain dalam jumlah yang besar serta tanggungan-tanggungan lain yang nilainya dapat membeliakkan mata orang lain demi menghentikan pertumpahan darah dan pembunuhan. Dengan itu mereka boleh memuji diri dan berbangga di hadapan para pemimpin kabilah yang lain. Termasuk daripada sifat pemurah adalah mereka bangga meminum arak, bukan kerana tindakan meminumnya itu sendiri, tetapi kerana itu merupakan salah satu jalan untuk menonjolkan sifat dermawan, kerana minuman arak termasuk cara paling mudah untuk menghabiskan wang, iaitu membazir. Oleh itu mereka menyebut pohon anggur dengan sebutan al-karam, iaitu kedermawanan. Sementara arak daripada hasil peraman buah anggur disebut binti al-karam, iaitu anak perempuan daripada kedermawanan. Apabila anda berkesempatan membaca kumpulan syair Arab, anda akan dapati satu bab khusus yang berisi pujian dan kebanggaan akan hal ini. Antarah bin Shaddad al-Abshi berkata dalam catatannya, ini salah satu syair daripada seorang lelaki yang bernama Antarah bin Shaddad al-Abshi. Telah ku minum tegukan arak setelah tengah hari yang panasnya menyalak, dengan gelas kaca berwarna kuning kemilau, bertabur bunga indah nan memukau. Ku minum ia bererti ku derma harta, sehingga kehormatanku jadi berlipat dipandang mata. Sewaktu tidak mabuk, dengan sedar ku sanggupi segala permintaan, sebab itu langkah menuai kemuliaan. Ini salah satu syair seorang penyair Arab. Kalau kita tengok syair bahasa Arab ni, kalau kita baca dan dia punya translate dalam bahasa Melayu, dia punya syair tidak apa-apa yang istimewa. Tapi sebenarnya kalau mau tengok syair Arab ni betul-betul sedap, betul-betul indah didengar, cuba baca syair tu dalam bahasa Arab. Saya tidak hafal syair bahasa Arab, tapi kita tengok daripada ayat Quran. Ambil contoh, apa ayat Quran yang bunyi-bunyi dia macam syair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Jadi itu salah satu daripada ayat Quran. Boleh nampak ayat Quran tu dibunyi di hujung-hujungnya ialah bil, fil, kul, dia lam. Bahasa Melayu L lah, L bunyi LL. Nampak tak bunyinya sedap didengar? Macam itulah syair Arab. Sebab tu bila dia diterjemah ke dalam bahasa Melayu, bunyinya jadi bidak, tak cantik. Tiada yang menarik dalam syair tu. Cuba dengar syair tu dalam bahasa Arab. Baru nampak kesedapan kita dengar syair tu. Itulah baru dipanggil syair Arab. Kesan lain daripada sifat kedermawanan mereka ialah sibuk bermain judi. Mereka memandangnya sebagai salah satu jalan menderma, kerana mereka boleh memberi makan kepada orang miskin daripada keuntungan yang diperoleh ketika menang judi atau daripada sisa taruhan orang yang menang. Disebabkan itulah Al-Quran tidak memungkiri manfaat arak dan judi, tetapi Al-Quran menyatakan bahawa dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang bermaksud, katakanlah pada kedua-duanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua-duanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi apa kita faham daripada ayat Quran ni? Arak dan judi ni ada manfaatnya, tapi terlampau sedikit. Dosa besarnya adalah lebih banyak. Aspek moral orang Arab ni yang pemurah, kalau kita mau tengok salah satunya ialah orang Arab ni betul-betul suka menunjuk dengan cara berbelanja banyak. Cara orang berbelanja, cara tak betul lah. Dia spend minum arak. Lepas tu yang kedua, dia spend orang bila dia menang judi. Jadi dia punya point di sini ialah dorang ni sebenarnya mau menunjuk yang dorang ni banyak duit
dan willing untuk habiskan duit untuk impress orang. Itu orang Arab jahiliyah. Seterusnya, aspek moral orang Arab ialah menepati janji. Di mata orang Arab, janji adalah hutang yang wajib dibayar. Bahkan demi memenuhi janji, mereka rela walaupun perlu membunuh anak atau menghancurkan rumah. Kisah Hani bin Mas'ud Al-Syaibani, Samuel bin Adiyah, dan Hajib bin Zararah Al-Tamimi cukup membuktikan hal itu. Jadi janji itu adalah benda yang sangat dipegang oleh orang Arab. Kalau kita di Malaysia ni, Nusantara, di Sabah ni lah terutamanya, janji dicapati. Janji apa? Janji Melayu. Tak boleh pakai. On the way je, baru bangun. Itulah on the way. Seterusnya, tajuk membela harga diri bermati-matian. Hal ini membuatkan mereka tidak sudi menerima penghinaan dan penganiayaan. Akibatnya mereka menjadi terlalu berani, memiliki rasa gairah yang berlebihan serta cepat emosi. Mereka tidak mahu mendengar kata-kata yang berbaur penghinaan. Jika itu terjadi, maka tanpa berfikir panjang mereka terus mengambil pedang dan mata panah. Maka meletuslah perang yang berpanjangan. Mereka tidak peduli perang itu mungkin akan merenggut nyawa mereka sekalipun. Jadi orang Arab ni sangat menjaga dia punya maruah diri. Mereka sanggup mati untuk mempertahankan maruah. Tak macam kita sekarang, sanggup jual maruah. Yang penting dapat habuan. Terusnya, teguh tekad. Apabila mereka telah bertekad terhadap sesuatu yang mereka pandang berpengaruh dan boleh membanggakan mereka, maka tiada apa-apa yang dapat memalingkan mereka. Mereka bersedia menghadapi segala risiko dalam menempuhnya. Dan seterusnya, lemah lembut, sabar dan tenang menghadapi persoalan. Mereka seringkali menyanjung sifat-sifat ini, namun sifat-sifat ini kerap terpendam lantaran sifat yang lebih kuat, iaitu berani secara berlebihan dan mudah membangkitkan perang. Kemudian yang last sekali, sifat orang Arab jahiliyah yang bagus ni adalah kesederhanaan ala kaum pedalaman. Masyarakat seperti ini tidak terpengaruh oleh peradaban kota dengan beraneka ragam jeratnya. Oleh itu mereka terbiasa berlaku jujur dan amanah, lalu enggan berdusta dan berkhianat. Akhlak-akhlak tersebut ditambah pula dengan kedudukan semenanjung Arab pada peta dunia, maka ia menjadi sebab dipilihnya bangsa Arab sebagai pemikul beban risalah untuk seluruh alam, sekaligus pemimpin seluruh umat manusia. Kenapakah demikian? Ini adalah kerana walaupun akhlak-akhlak tersebut dan sebahagiannya mengundang insiden-insiden menyakitkan, sebenarnya merupakan akhlak-akhlak bernilai tinggi yang memancarkan berjuta manfaat bagi masyarakat, dan inilah yang dilakukan oleh Islam. Berkemungkinan akhlak yang paling tinggi nilainya dalam diri mereka setelah menepati janji adalah pembelaan harga diri, keteguhan tekad. Ini juga adalah kerana tidak mungkin kejahatan dan segala kerosakan dapat dinyahkan daripada muka bumi, dan tidak mungkin pula keadilan dan kebaikan dapat ditegakkan kecuali dengan kekuatan harga diri dan keteguhan tekad. Sebenarnya mereka masih mempunyai akhlak-akhlak mulia lain selain yang telah disebutkan tadi. Namun begitu, bukan di sini untuk menjelaskannya. Apabila kita sudah terdetik di hati untuk kenal Nabi ini, kita sudah mula patut belajar sirah Nabi. Dan penting sirah ni diulang-ulang sebab kenapa? Bukan untuk diri kita saja, penting untuk kita sampai kepada orang lain, anda yang ada di luar sana, dan seterusnya paling penting sekali kita mau sampaikan kepada kita punya generasi akan datang. Jangan sampai generasi kita menjadikan Cristiano Ronaldo, menjadikan Lionel Messi, yang menjadikan K-pop, menjadikan Blackpink, menjadikan semua artis-artis yang ada di luar itu sebagai idola dorang. Tidak menjadikan Nabi Muhammad ni sebagai idola yang paling utama. Pokoknya ini idola paling utama. Sebab bila anak-anak kita tu menjadikan orang-orang kafir itu idola, tidak menjadikan manusia terbaik ni sebagai idola, salah siapa? Salah kita. Salah kita tidak didik dorang. Tapi macam mana kita mau didik dorang kalau kita sendiri tidak ilmu? Penting kita ni ada ilmu dulu, baru kita boleh sampaikan. Faham ilmu tu dan baru kita boleh sampaikan. Kalau kita tidak sampaikan, macam mana generasi kita mau dapat ilmu sirah Nabi ni? Sirah Nabi benda yang sama aja, ulang-ulang. Itu aja, benda yang sama, tidak berubah-ubah. Benda yang sama aja.
tak susah untuk kita sampaikan sebab dia benda yang sama. 100 saja, insyaAllah memberi manfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesi mengenal Rasul junjungan Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah